Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nur Syahira binti Mak Ramzan dari SMK Seri Teberau, PPD Johor Bahru ingin berkongsi kajian tindakan tahun 2024 saya di bawah bidang Sains dan Matematik yang bertajuk meningkatkan kefahaman murid dalam konsep melakar pelan dan dongangkan menggunakan aplikasi Tinkercad. Terlebih dahulu, sedikit latar belakang mengenai saya. Saya baru berkhidmat selama 2 tahun 6 bulan di SMK Sri Teberau yang merupakan sekolah pertama saya posting setelah bergelar sebagai seorang guru. Selain daripada subjek matematik, saya juga mengajar subjek matematik tambahan dan fizik di sekolah. Saya juga menyandang jawatan sebagai guru disiplin, setiausaha hal ehwal murid dan bendahari PABG SMK Sri Teberau. Saya teruskan pembentangan dengan menerangkan isi kandungan kajian yang merangkumi pertamanya pemerhatian kajian, diikuti refleksi pemerhatian, objektif kajian, seterusnya pelaksanaan intervensi dan akhirnya refleksi kajian tindakan saya. Saya membuat pemerhatian kajian tindakan untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi menggunakan tools 5W1H di mana seperti yang dipaparkan, W yang pertama iaitu Who, kumpulan sasaran murid saya iaitu merupakan murid tingkatan 4 KP. Kelas ini merupakan kelas kedua daripada 7 kelas keseluruhan tingkatan 4. When and where? Pada 22 Mei 2024, semasa PPC berlangsung di dalam kelas, saya mendapati murid kurang menguasai konsep untuk melakar pelan dan memakan dari beberapa sisi. Hal ini demikian kerana mungkin murid tidak mampu membayangkan gambar secara 3D dan masalah ini juga dapat dibuktikan melalui hasil kerja murid semasa kelas. 15 daripada 30 orang murid tidak dapat melakar pelan dan dongangkan mengikut kehendak soalan dengan baik dan betul. Berikut adalah contoh jawapan murid yang tidak dapat menjawab soalan serta tidak menguasai konsep pelan dan dongangkan dengan baik. Pemerhatian saya disokong lagi melalui dapatan analisis item peperiksaan pertengahan tahun 2024. 70% daripada jawapan 30 orang murid 4KP kurang tepat bagi soalan pelan dongangkan kerana kesilapan yang dilakukan seperti bentuk sisi dongangkan yang salah, saiz bentuk yang tidak tepat, dongangkan gabungan pekerjaan yang tidak lengkap serta tanpa garisan putus yang mewakili bentuk yang tersembunyi. Dan dapatan refleksikan diri berdasarkan standard 4 SKPM Quality at Sekolah mendapati guru iaitu saya tidak memenuhi beberapa aspek. Yang pertama, 4.11C, guru gagal merancang pelaksanaan PDPC dengan menyediakan alat bantu pengajar yang bersesuaian. Seterusnya, 4.61A, murid tidak melibatkan diri dalam PDPC dengan memberi respon berkaitan isi pelajaran. Dan yang terakhir 4.16G, murid melibatkan diri dengan menyelesaikan masalah berkaitan aktiviti pelajaran tidak dapat dicapai. Jika masalah dan perkara ini berterusan dan tidak dapat ditangani, implikasinya kepada murid iaitu menghadapi kesukaran menjawab soalan kertas 2 matematik SPM bagi topik pelan dan dongangkan ini kerana soalan ini mengandungi markah yang banyak iaitu dalam lingkungan 5 hingga ke 10 markah. Oleh itu, kajian tindakan saya ini dilaksanakan bertujuan untuk mencapai beberapa objektif iaitu setelah intervensi dilaksanakan, murid sepatutnya menguasai konsep pelan dan dongangkan secara 2D dengan betul dan tepat dan juga memenuhi aspek 4.61 dalam SKPM Quality at Sekolah iaitu murid sebagai pembelajar aktif dengan melibatkan diri dalam PDPC secara berkesan. Manakala objektif kajian yang melibatkan guru pula adalah 4.1C, guru sepatutnya merancang pelaksanaan PPC dengan menyediakan alat bantu mengajar yang bersesuaian. Seterusnya, guru membimbing murid menguasai konsep berkaitan pelajaran dan yang terakhir, memandu murid memanfaatkan sumber pendidikan berkaitan pelajaran dalam melaksanakan PPC seharian.
Oleh itu, terdapat dua medium yang digunakan oleh saya untuk mendapatkan data kajian. Yang pertama sekali adalah pemerhatian prestasi serta tahap penguasaan murid berdasarkan keputusan PPT 2004, dan yang kedua ialah hasil pra-ujian dan juga pasca ujian intervensi dilakukan. Ini merupakan salah satu indikator yang menentukan keberkesanan intervensi yang dijalankan terhadap kumpulan sasaran murid sebelum dan semasa intervensi dijalankan. Dan berikut adalah hasil perujian yang dijalankan kepada kumpulan sasaran murid iaitu murid kelas 4 KP. Carta palang berikut menunjukkan bilangan murid yang perolehi markah mengikut sela kelas yang telah ditetapkan. Untuk soalan satu, lebih separuh iaitu 15 orang hanya mendapat 0 hingga ke 3 markah dan hanya 4 orang saja yang mendapat 7 hingga ke 9 markah. Oleh itu, bagi menyokong tema kajian tindakan 2024 iaitu budaya pendidikan dalam memperkasakan persekitaran digital, saya telah memilih aplikasi Tinkercad sebagai medium untuk menjalankan intervensi. Hal ini kerana pertama sekali aplikasi ini percuma dan mudah diakses melalui laman sesawang delima yang disediakan untuk guru-guru di Malaysia. Ikon Tinkercad boleh dilihat di bahagian bawah pada paparan muka ada apps, dan melalui aplikasi ini pengguna boleh mengilustrasi gambar dan bentuk secara 3D dan juga membina letak elektronik secara dalam talian. Menggunakan Tinkercad ini, pengguna boleh mengilustrasi pelbagai bentuk yang boleh dipilih untuk menghasilkan gambar secara 3D, dan juga pengguna boleh menggabungkan 2 hingga 3 bentuk untuk menghasilkan gabungan bentuk pepejal, dan imej yang terbentuk ataupun bentuk yang terbentuk boleh dilihat dari pelbagai sisi, antaranya plan dari atas dan juga pelbagai sisi dari 360 darjah. Dan semasa intervensi dijalankan, guru telah menerangkan cara untuk mengakses aplikasi Tinkercad kepada murid serta taklimat cara penggunaan aplikasi, dan murid juga telah diberi peluang dan masa untuk mencuba sendiri mengilustrasi beberapa soalan. Setelah murid mahir menggunakan aplikasi, guru memberikan tugasan kepada murid untuk menyiapkan di rumah, dan intervensi ini dijalankan dalam tempoh seminggu iaitu 16 waktu bersemuka. Seterusnya adalah pasca ujian yang telah dijalankan setelah mendedahkan aplikasi Tinkercad kepada murid di dalam kelas, dan dapat dilihat daripada serta palang, rata-rata murid mendapat markah penuh setelah menggunakan Tinkercad secara hands-on di dalam kelas. Oleh itu, perbandingan markah pra-ujian dan pasca ujian telah divisualkan dalam bentuk carta palang, dan berdasarkan carta berikut menunjukkan peningkatan yang sangat positif dapat dilihat oleh kerana daripada 15% telah meningkat kepada 75% bilangan murid yang mendapat markah 7 hingga ke 9 markah bagi soalan pertama, manakala daripada 46% telah meningkat kepada 78% murid mendapat markah 7 hingga ke 9 markah bagi soalan yang kedua. Selain daripada itu, setelah memperkenalkan Tinkercad kepada murid, murid menunjukkan perubahan minat yang lebih mendalam dalam menyiapkan latihan yang berkaitan dengan pelan dan gerakan. Serta selain daripada itu, aktiviti ini juga berjaya meningkatkan kefahaman murid dan membuatkan murid menunjukkan respon yang positif dalam PDPC kepada guru. Jadi, oleh itu, kesimpulannya, alat bantu mengajar Tinkercad berjaya membantu guru dalam mencapai objektif terhadap kumpulan sasaran murid. Setelah intervensi dijalankan, objektif kajian yang telah ditetapkan pada awal hasil kajian tindakan telah berjaya dicapai, iaitu murid berjaya menguasai konsep Melaka penerawangan secara 2D dengan betul dan tepat, serta memenuhi aspek 4.61, iaitu murid sebagai pelajar aktif dengan melibatkan diri dalam PDPC secara berkesan. Selain daripada itu,
guru juga dapat memenuhi tiga aspek dalam standard 4 SKPM at sekolah. Di samping itu, terdapat juga nilai tambahan yang turut dicapai semasa kajian tindakan ini, iaitu 4.22 guru mendorong minda murid untuk merangsang murid berkolaborasi, seterusnya murid serta melibatkan diri dalam produksi dengan berkomunikasi dan juga menyelesaikan masalah berkaitan dengan aktiviti pembelajaran. Oleh itu, hasil dapatan daripada kajian tindakan tahun 2024 daripada saya, Nur Syairah, SMK Seri Temerau, PPD Johor Bahru. Sekian, terima kasih.